Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan kepada Puan Marina Malik, pensyarah bagi subjek PMMB 3073, Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Baiklah, pada hari ini kami bertiga yang terdiri daripada saya, Normi binti Asmin, Siti Salina binti Abdul Hajiz dan Surani binti Nur Hashim akan membentangkan tugasan 3, iaitu pembentangan kumpulan. Baiklah, bahan bantu mengajar teknologi maklumat dan komunikasi yang dihasilkan oleh kumpulan kami dinamakan sebagai pohon ayat tunggal. Di sini terdapat beberapa kandungan yang terdapat bagi bahan bantu mengajar yang telah dihasilkan. Yang pertama sekali ialah bahan maujud, kedua penerangan bahan bantu mengajar, yang ketiga bahan bantu mengajar teknologi maklumat dan komunikasi, dan yang terakhir ialah cara penggunaan bahan bantu mengajar teknologi maklumat dan komunikasi pohon ayat tunggal. Baiklah, saya akan menerangkan tentang penggunaan bahan bantu mengajar berbentuk maujud. Jadi BBM yang dihasilkan ini dinamakan sebagai pohon ayat tunggal, di mana murid akan menjalankan aktiviti iaitu membina beberapa ayat tunggal berdasarkan gambar-gambar yang telah disediakan. Jadi alatan dan bahan yang digunakan dalam penghasilan BBM ini ialah papan kabus, paku tekan, perkataan-perkataan dan gambar-gambar yang berkaitan serta hiasan-hiasan lain. Penggunaan bahan bantu mengajar yang berbentuk maujud ini jelasnya adalah berfungsi untuk meningkatkan lagi mutu dan kualiti semasa pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah. Selain itu juga, penggunaan BBM ini berupaya untuk memberikan impak ataupun kesan yang lebih positif dan lebih baik terhadap aktiviti PDP yang dijalankan, di samping menyediakan persekitaran pembelajaran yang lebih menyeronokkan, berkesan dan kondusif. Penggunaan BBM ini juga dapat memudahkan guru untuk menyampaikan sesuatu isi ataupun tajuk pelajaran dengan lebih mudah, menarik dan lebih berkesan. Selain itu juga, penggunaan BBM ini perlulah diuruskan ataupun digunakan dengan lebih cekap oleh guru supaya murid dapat memahami ataupun menguasai sesuatu tajuk dengan lebih baik. Penghasilan dan penggunaan bahan bantu mengajar yang berbentuk maujud ataupun bersifat konkret ini bukan sahaja memberikan kelebihan kepada guru, malah dapat memberikan kebaikan kepada murid melalui pengalaman panca indera. Hal ini kerana murid dapat memegang sendiri dan melihat bahan bantu mengajar tersebut seterusnya melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang telah dirancang oleh guru bagi mencapai objektif pembelajaran. Baiklah, sekarang saya akan menunjukkan tentang cara penggunaan bahan bantu mengajar berbentuk maujud ini. Jadi BBM yang dinamakan sebagai pohon ayat tunggal meminta murid untuk membina 5 ayat tunggal dengan betul berdasarkan gambar-gambar yang telah disediakan. Jadi ada 2 ruangan di sini, iaitu ruangan untuk membina ayat dan ruangan untuk memilih perkataan yang sesuai bagi ayat tersebut. Jadi sebelum seperti yang telah dipelajari oleh murid pada pembelajaran sebelum ini, sesebuah ayat perlu mengandungi subjek dan predikat. Jadi telah dinyatakan dalam Raja Pohon ini, iaitu subjek di sini ialah frasa nama, kata nama yang pertama, dan predikat mengandungi frasa kerja dan frasa nama yang kedua. Jadi murid perlu memilih jawapan yang sesuai ataupun perkataan yang sesuai dalam ruangan ini dan meletakkan perkataan tersebut untuk membina ayat tunggal yang tepat. Okey, sebagai contoh, gambar yang pertama menunjukkan gambar seorang lelaki sedang memotong rumput. Jadi, mungkin perkataan ataupun ayat yang boleh dibina oleh murid ialah ayah memotong rumput. Okey, jadi murid perlu memilih subjek dahulu, iaitu ayah, mengambil paku tekan dan meletakkan jawapan pada ruangan kata nama. Okey. Seterusnya bagi kata kerja, iaitu memotong, murid mengambil perkataan memotong dan meletakkan di bawah frasa kerja ataupun kata kerja, dan kata nama yang kedua ialah rumput. Setelah murid berjaya membina perkataan ataupun membina ayat tunggal yang betul pada Raja Pohon ini, murid seterusnya perlu mengambil kertas kosong yang terdapat pada papan dan menulis
menuliskan semula jawapan tersebut dan menampalkannya di bawah ini. Hal ini bertujuan untuk membantu ataupun menerapkan kemahiran menulis dalam kalangan murid. Setelah itu, murid akan membacakan semula jawapan tersebut dengan menyebut ataupun membaca kuat di hadapan kelas. Saya akan menunjukkan tentang cara penggunaan bahan bantu mengajar berbentuk maujud ini. Jadi BBM yang dinamakan sebagai pohon ayat tunggal meminta murid untuk membina 5 ayat tunggal dengan betul berdasarkan gambar-gambar yang telah disediakan. Jadi ada 2 ruangan di sini, iaitu ruangan untuk membina ayat dan ruangan untuk memilih perkataan yang sesuai bagi ayat tersebut. Jadi sebelum seperti yang telah dipelajari oleh murid pada pembelajaran sebelum ini, sesebuah ayat perlu mengandungi subjek dan predikat. Jadi telah dinyatakan dalam pada buku ini, iaitu subjek di sini ialah frasa nama, kata nama yang pertama, dan predikat mengandungi frasa kerja dan frasa nama yang kedua. Jadi murid perlu memilih jawapan yang sesuai ataupun perkataan yang sesuai dalam ruangan ini dan meletakkan perkataan tersebut untuk membina ayat tunggal yang tepat. Sebagai contoh, gambar yang pertama menunjukkan gambar seorang lelaki sedang memotong rumput. Jadi, mungkin perkataan ataupun ayat yang boleh dibina oleh murid ialah ayat memotong rumput. Jadi, murid perlu memilih subjek dan bentuk iaitu ayat, mengambil satu tekan dan meletakkan jawapan ruangan tanda nama. Seterusnya, bagikan kerja iaitu memotong. Murid mengambil perkataan memotong dan meletakkan di bawah frasa kerja atau frasa kerja. Dan tanda nama yang kedua ialah rumput. Setelah murid berjaya membina perkataan ataupun membina ayat tunggal yang betul pada rajak kurun ini, murid seterusnya perlu mengambil kertas kosong yang terdapat pada papan dan menuliskan semula jawapan tersebut dan menampalkannya di bawah ini. Hal ini bertujuan untuk membantu ataupun menerapkan kemahiran menulis dalam kalangan murid. Setelah itu, murid akan membacakan semula jawapan tersebut dengan menyebut ataupun membaca kuat di hadapan kelas. Kemahiran bahasa yang digunakan dalam pembelajaran ini, yang pertama adalah kemahiran mendengar dan bertutur, yang kedua adalah kemahiran membaca, dan yang ketiga adalah kemahiran menulis. Manakala bagi standard kandungan pula adalah standard kandungan kemahiran mendengar dan bertutur, iaitu 1.1 mendengar dan memberikan respon. Manakala bagi standard pembelajaran pula adalah 1.1.1, iaitu mendengar, mengecam sebutan, memahami dan menyebut dengan betul dan tepat bagi ayat tunggal. Seterusnya adalah strategi yang digunakan dalam pengajaran yang dilaksanakan berdasarkan rancangan pembelajaran harian adalah yang pertama, kecergasan pelbagai. Yang pertama, verbal linguistik. Di sini, kebolehan murid menggunakan bahasa sama ada secara lisan atau menulis. Melalui aktiviti yang dijalankan oleh murid, murid akan berfikir lalu dengan menggunakan perkataan. Contohnya iaitu menggunakan pelbagai bentuk bahasa melalui perkataan yang diujarkan untuk melahirkan makna yang kompleks dan indah. Yang kedua adalah intrapersonal. Di sini, dalam aktiviti yang dijalankan oleh murid, murid akan peka kepada perasaan dan mood kendiri, iaitu diri sendiri. Tambahan lagi, murid akan tahu akan kekuatan dan kelemahan kendiri.
Selain itu, murid akan menggunakan pengetahuan kendiri sebagai panduan membuat keputusan dan menetapkan matlamat dalam pengajaran. Seterusnya, strategi yang digunakan dalam pengajaran adalah kemahiran belajar, cara belajar. Di sini, kemahiran belajar, cara belajar adalah memperoleh teknik belajar secara efektif dengan guru atau tanpa guru. Di sini juga murid perlu belajar cara belajar supaya murid dapat mengenal pasti kelemahan dan kekuatan. Kemahiran belajar terdiri daripada kemahiran mendengar, kemahiran membaca, kemahiran menulis, kemahiran mengambil nota, kemahiran mengingat, dan lain-lain lagi. Berdasarkan rancangan pembelajaran harian, kemahiran yang digunakan adalah kemahiran mendengar, yaitu kemahiran mendengar melibatkan kefahaman dan pemrosesan maklumat yang didengar oleh murid. Manakala kemahiran membaca, yaitu melalui kemahiran membaca, murid memperoleh informasi, ilmu pengetahuan, dan maklumat tentang sesuatu perkara yang dipelajari pada hari tersebut. Seterusnya adalah kemahiran mengumpul maklumat. Di sini, murid mampu mengumpul, mengurus, dan mengolah maklumat supaya maklumat tersebut dapat digunakan sebagai untuk memenuhi keperluan dalam pembelajaran. Strategi yang seterusnya adalah strategi didik hibur, di mana dalam rancangan pengajaran harian tersebut, aktiviti didik hibur adalah aktiviti nyanyian, di mana murid akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Kemudian murid akan membina sebuah lagu daripada topik yang dipelajari, yaitu pohon ayat tunggal. Kemudian murid akan diberikan masa untuk berbincang antara satu sama lain. Akhir sekali, murid mempersembahkan aktiviti nyanyian mereka di dalam kelas. Seterusnya adalah strategi pembelajaran kooperatif. Di sini, murid akan menjalankan aktiviti dalam kumpulan. Melalui aktiviti dalam pengajaran dan pembelajaran, murid dibahagikan kepada kumpulan yang terdiri daripada rakan-rakan lain. Oleh itu, pembelajaran kooperatif, murid akan dapat berinteraksi antara satu sama lain dan saling bergantung antara satu sama lain secara positif dalam perbincangan yang mereka adakan. Seterusnya, pembelajaran kooperatif juga menggalakkan murid berinteraksi secara aktif dan positif dalam kumpulan dan membolehkan perkongsian idea dalam kalangan rakan-rakan lain. Baiklah, strategi yang seterusnya adalah berpusatkan bahan, di mana bahan digunakan untuk proses pembelajaran bagi murid untuk memudahkan pembelajaran, yaitu yang pertama adalah bahan bacaan, yaitu dalam teks yang bertajuk Keluarga Bahagia. Seterusnya adalah klip video. Klip video ini dipertontonkan, dipamerkan kepada murid. Bahan ini untuk membantu guru lebih memberikan maklumat dan pengetahuan lebih kepada murid-murid terlebih dahulu. Bagi cara penggunaan bahan bantu mengajar teknologi maklumat dan komunikasi ini ialah akan terdapat juga raja pohon yang terdiri daripada subjek dan juga predikat seperti berikut, iaitu di bawah subjek akan terdapat frasa nama seperti ibu, ayah, kakak, abang, adik dan sebagainya yang membawa tema kekeluargaan. Manakala di bawah predikat
akan terbahagi kepada dua, yaitu predikat pertama, frasa kerja seperti memotong, menyapu, menyiram, dan sebagainya. Manakala untuk predikat kedua pula yang memberikan keterangan kepada frasa kerja tersebut seperti motor, bunga, pinggan, baju, pakaian, dan juga sebagainya. Baiklah, Raja Pohon menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi ini akan lebih memudahkan murid-murid untuk lebih memahami bagaimana ayat tunggal tersebut dibina melalui kuis-kuis yang dibina. Baiklah, berikut merupakan contoh pertama bagaimana penggunaan bahan bantu mengajar teknologi maklumat dan komunikasi pohon ayat tunggal, yaitu terdapat sekeping gambar di mana subjeknya ialah atuk, frasa kerja ialah membaca, dan juga frasa nama yaitu keterangan bagi frasa kerja ialah surat kabar. Binaan ayat tunggalnya ialah atuk membaca surat kabar. Berikut merupakan contoh kedua, yaitu ayat tunggal nenek menjahit baju. Contoh yang ketiga, yaitu ibu membasuh pinggan. Ibu sebagai subjek, manakala membasuh pinggan adalah predikat. Baiklah, di sini kita dapat melihat penggunaan Raja Pohon yang terdiri daripada subjek dan predikat ini lebih memudahkan murid-murid untuk membina ayat tunggal. Tekan mula. Soalan 1. Pilih subjek yang bersesuaian berdasarkan gambar tersebut. E. Ayah, B. Abang, C. Kakak. Sila tekan seterusnya. Pilih predikat kata kerja yang bersesuaian berdasarkan gambar tersebut. E. Menyiram, B. Menyapu, C. Memotong. Sila tekan seterusnya. Pilih predikat frasa nama dua yang bersesuaian berdasarkan gambar tersebut. E. Rumput, B. Bunga, C. Sayur. Sila tekan seterusnya. Jawaban ayat tunggal yang betul bagi soalan pertama ialah kakak menyiram bunga. Sila tekan seterusnya. Soalan 2. Sila pilih subjek yang bersesuaian berdasarkan gambar tersebut. E. Ayah, B. Nenek, C. Ibu. Sila tekan seterusnya. Pilih predikat frasa kerja yang bersesuaian berdasarkan gambar tersebut. E. Memandu, B. Mencuci, C. Menyapu. Sila tekan seterusnya. Pilih predikat frasa nama dua yang bersesuaian berdasarkan gambar tersebut. E. Motor, B. Basikal, C. Kereta. Sila tekan seterusnya.
Soalan kedua ialah